Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani, salam perjuangan. Kepada saudara-saudara yang mengikuti channel atau saluran saya ni, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan juga kesejahteraan, nikmat yang Allah kurniakan kepada semua agar semuanya dalam keadaan baik-baik dan sihat belaka. Amin. Okey, baik. Saya hari ni nak menceritakan beberapa perkara lah. Yang pertamanya, saya agak terkejut juga. Saya agak terkejut dengan pendedahan daripada sahabat saya, saudara Iswadi Moni, mengenai kehadiran seorang individu semasa Kongres Keadilan di Johor Bahru baru-baru ni, yang baru berakhir semalam lah ya. Individu yang dimasukkan ialah Dr. Xavier Jayakumar. Siapa dia ni? Rasa-rasanya budak-budak BBNU tak berapa kenal lagi siapa Dr. Xavier Jayakumar ni. Saya ceritakan sedikit lah ya. Dr. Xavier Jayakumar ni adalah salah seorang yang telah keluar daripada Parti Keadilan pada tahun 2020 mengikut jejak langkah geng-geng Azmin Ali. Saya tak kata dia negatif lah, saya tak kata. Dia mengikut jejak langkah YB Azmin Ali lah. Dan yang lebih mengejutkan saya adalah dia mendapat kebenaran khas daripada siapa tu yang bagi tu, saya tak pastilah pula kan. Tapi biasa-biasanya lah yang dapat kebenaran khas ni biasa-biasanya daripada Presiden lah. Biasa-biasa saya tak tahu. Mungkin daripada SUA ke daripada mana-mana pihak tu, saya tak pastilah. Tapi yang pastinya kebiasaannya kebenaran khas ini daripada Presiden itu sendiri. Jadi timbullah berbagai persoalan, pertanyaan yang bermain di benak kepala saya ni kan. Dan mungkin juga di kalangan saudara-saudara juga bertanya-tanya, mengapa? Macam mana dia boleh hadir? Saya pun tak tahu, saya tak ada jawapan. Saya pun tak ada jawapan sebenarnya di atas kehadiran dia ni pada Kongres. Dan apa fungsinya dia untuk dia hadir? Kalau nak kata sebagai sahabat, kat luar pun boleh jumpa. Kalau nak katakan sebagai pemerhati, dia tidak mewakili mana-mana parti. Kalau nak kata dia ni ahli PKR, dia bukan lagi ahli PKR sebab dia sendiri yang meletak jawatan semasa tu, dia naik Presiden Keadilan. Pada tahun 2018 dia memenangi kerusi naik Presiden. Dan pada 2020 dia meletakkan jawatan, tak salah saya pada bulan Mac 2020. Itulah mengikut jejak langkah geng-geng Azmin Ali keluar dan menyokong Perikatan Nasional. Dan Muhyiddin Yassin masa itu menjadi Perdana Menteri. Jadi apa yang kita nak fikirkan sangat pasal dia ni? Itulah salah satu pertanyaan saya lah kan. Kenapa dia boleh hadir? Apa kapasiti apa dia ni hadir? Itulah macam saya katakan sebelum ini. Kalau sebagai sahabat, jumpa di luar pun boleh. Adakah ada bibit-bibit geng-geng Azmin Ali akan menyusup masuk ke dalam PKR semula? Itu satu pertanyaan. Dan pertanyaan itu agak menarik untuk dijawab. Tapi bukan saya lah nak menjawab. Saya tak kerti nak menjawab. Tuan-tuan sendiri lah, nilai lah macam mana kan. Bukan kata kita membenci dia, tidak. Tapi kalau nak kata setia pada parti itu, ini kita boleh anggap lah. Kita boleh anggap yang dia ni ada orang kata tekanan lah kepada dia untuk dia keluar semasa tu. Apa pun kita tak dapat juga nak memastikan apa sebabnya dia berada di situ. Cuma persoalannya timbul macam tu lah. Di atas kapasiti apa dia berada di situ? Di Kongres Keadilan Nasional. Dengan kebenaran khas daripada Presiden. Saya sebut Presiden? Bukanlah. Mungkin orang lain. Saya tak kata Presiden. Nanti kadang ada pula yang nak mencenakan pula atas saya. Saya tak tuduh Presiden. Tapi biasanya kebenaran khas ni daripada Presiden. Kalau orang lain yang bagi tu saya tak tahu. Saya ulang balik lah ayat saya tadi kan. Takut-takut ada yang tersalah anggap pula. Okey. Yang kedua lah. Dan mungkin yang terakhir jugalah. Buat video ni tak boleh nak panjang-panjang sangat pun. Ini pun dah ambil masa 5 minit dah pun. Yang keduanya tentang isu peletakan jawatan. Sekiranya Rafizi Ramli tidak lagi menjawat sebagai timbalan Presiden Parti Keadilan, dia ada itu bercakap untuk meletakkan jawatannya di dalam Kementerian Ekonomi. Saya beginilah, ini pandangan saya dah, nasihat saya dah pada sahabat-sahabat semua lah kan. Pada saya, ada baiknya lah saudara Rafizi Ramli ni meletakkan je lah jawatannya. Sebab apa? Satunya, mungkin, ini telahan saya saja kan. Lebih banyak buruknya daripada baik. Kalau
saudara Rafizi ni masih nak mengekalkan jawatannya di dalam Kementerian Ekonomi. Sebab satunya, mungkin ada sabotaj dalaman ataupun orang kata apa juga pelaksanaan yang bakal akan dibawa oleh Kementerian Kewangan tu akan disabotaj daripada dalam. Ataupun ada geng-geng kita sendiri yang akan memainkan persepsi kononnya ketidakupayaan kementerian ataupun saudara mengendalikan Kementerian Ekonomi itu nanti akan dipertikaikan dan mengatakan saudara sebagai deep state di dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Itu pandangan saya. Sebab apa? Itulah seperti contoh-contoh yang telah saya katakan tadi. Itu penting lah. Sebab kita nak jaga imej kita ni jangan sampai orang kata imej kita ni hancur terus. Sampai tak ada tinggal sikit pun. Orang musuh kita ni kalau kata dia nak memusnahkan kita daripada dalam, dia tak ada musuh daripada luar. Kalau kita ingat balik sejarah penawanan Portugis di Melaka, unsur-unsur tu, pengkhianatan tu berada di dalam, bukan di luar. Kalau tidak, mampus Portugis tak dapat nak tawan Melaka. Siapa tak kenal Raja Mandalia dengan si Kitul? Ini selalu dimainkan semasa zaman-zaman kami nak lawan kartel dulu lah. Raja Mandalia dengan si Kitul. Perumpamaan ini nak katakan sesuai untuk zaman sekarang ni atau selepas pemilihan ni tak pastilah. Mungkin ada yang ingat. Orang lama akan ingat. Budak-budak baru dia tak ingat benda-benda macam ni. Jadi itulah. Nasihat saya, letak je lah jawatan. Biarlah orang nak kata mengecut ke bacuk ke daripada orang kata kita ni nak merosakkan kerajaan daripada dalam pula. Biarlah apa orang nak kata. Kalau kita buat benda orang kata, kita tak buat benda orang kata, lebih baik kita keluar je lah. Kita keluar je. Berehat. Ambil masa. Orang kata ubat hati luka kan. Sampai masa, kita bangkit semula. InsyaAllah, ramai sahabat-sahabat akan menyokong saudara Rafizi Ramli untuk terus memberikan semangat dan juga dorongan kepada beliau untuk terus melangkah ke hadapan. InsyaAllah, masuk diri saya lah. InsyaAllah, saya akan bantu. Apa yang mampu. Bukan nak bantu lebih-lebih itu tak ada juga. Okay, baiklah. Sekian dulu daripada saya. Saya bakal fakta bukan otak. Assalamualaikum. Bye-bye.